بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Taala masih lagi menyangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu yang ringkas insya-Allah pada pagi ini. Yang mana mudah-mudahan pertemuan kita, perhimpunan kita pagi ini ada manfaat dan kebaikan insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pertama sekali macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang insya-Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya insya-Allah. Baik. Pagi ini insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab kita, kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, susunan Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari hafizahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi kitabihi fi darin amin ya rabbal alamin. Yang mana Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus ni saya dah sebut banyak kali, beliau adalah seorang ulama yang berasal daripada Banjarmasin, Kalimantan, Indonesia, dan beliau masih lagi hidup kan, walaupun telah lanjut usia, masih lagi hidup dan masih lagi menabur bakti mengajar umat di sana, insya-Allah. Dan kitab ni diterjemah oleh murid beliau Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ataupun Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, seorang ulama Nusantara yang juga masih lagi menabur bukti mendidik umat, dan beliau memiliki kediaman ataupun rumah di Derang, Kedah, di Derang. Dan mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat daripada kitab ni insya-Allah. Baik. Malam ni pagi ni insya-Allah kita akan tengok hadis yang kedua daripada kitab kita ini, muka surat 6, yang mana tajuk kita pada hari ini waqala al-musannif rahimahullahu taala, kehebatan orang yang alim. Kehebatan orang yang alim. Saya dah sebut dah sebelum ini, kitab yang sedang kita pelajari ini membicarakan tentang ketinggian ilmu dan kedudukan para alim ulama, yang kita hari ini umat Islam wajib untuk mengetahui kedudukan ilmu dan ketinggian ulama ini. Barulah kita dapat meletakkan ilmu pada tempat yang sepatutnya, barulah kita dapat menghormati para ulama dengan penghormatan yang sewajarnya. Bila kita tahu, baru kita reti macam mana nak menghormati mereka. Dan hari ini kita nak tengok tajuk yang kedua, kehebatan orang yang alim. Baik. Hadisnya berbunyi, An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun ashaddu 'ala asyaitani min alfi 'abidin, atau kama qala akhrajahu Tirmizi wa Ibn Majah. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang alim itu lebih kuat pengaruhnya atas syaitan daripada 1000 abid yang tidak alim. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibn Majah. Baik. Siapa-siapa yang ada kitab, siapa yang memiliki kitab, boleh buat catatan sikitlah. Perkataan yang ada dalam hadis ini saya rasa mudah boleh faham, cuma ada satu perkataan yang kita kurang faham. Jadi buat catatan sikit. Seorang yang alim itu lebih kuat pengaruhnya. Kita tak faham perkataan kuat, atas perkataan kuat tulis itu sukar. Baik. Nabi SAW bersabda, seorang yang alim itu, seorang yang mengetahui ataupun memiliki ilmu pengetahuan agama khususnya, lebih sukar ataupun lebih kuat pengaruhnya atas syaitan daripada 1000 abid yang tidak alim. Hadis ini nak menggambarkan pada kita, nak bagi terjemah mudah lah, lagi senang. Seorang yang alim ini, setan lebih takut kepada dia, setan lebih gerun kepada dia daripada 1000 orang yang rajin beribadat tapi tidak alim. Orang yang alim, syaitan lebih takut kepada satu orang yang alim
berbanding 1000 orang ahli ibadat rajin buat ibadat tapi tidak alim. 1000 orang ahli ibadat tak alim, syaitan tak takut. Tapi satu orang yang alim, syaitan cukup gerun dengan dia. Itu maksud mudah daripada hadis ini. Baik, ayah yang mana ada kitab buat catatan sikit lah, saya bagi sikit lah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ni sepupu Nabi SAW. Boleh setik sikit kat buku tu ya. Sepupu Nabi SAW, lahir sewaktu pemboikotan Quraisy di Mekah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau lahir waktu pemboikotan musyrikin Mekah kepada orang Islam di kota Mekah. Yang orang Islam 3 tahun kena boikot, tak boleh kahwin, tak boleh berurusan jual beli apa semua tu. Orang Islam kena pindah pergi duduk di satu bukit. Ada, kalau ayah pergi Mekah, siapa yang duduk belah hotel, dia orang kata di belah apa, kawasan Ajiat, kawasan Bukit Ajiat. Tu dulu kawasan tu pernah Nabi SAW dengan para sahabat duduk di situ dekat 3 tahun. Duduk di situ sebab apa? Sebab kena boikot dengan pok-pok Quraisy. Jadi waktu boikot tu, Abdullah bin Abbas lahir masa tu. Dan beliau digelar sebagai mahaguru umat ini. Abdullah bin Abbas digelar mahaguru umat. Disebut Habrul Ummah, mahaguru, tok guru pada umat ini. Boleh setik kat situ. Dan ambil sikitlah, didoakan oleh Nabi dengan doa yang masyhur. Yang ni kita selalu dengar, ayah-ayah boleh nak baca kat anak kan, nak baca kat cucu kan, nak baca kat siapa pun, nak baca kat diri sendiri kan, boleh. Doa yang selalu kita dengar tu guru duk baca, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa tu, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah fahamkan dia dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan kau ajarkan dia pentakwilan, takwil Al-Quran, mentakwilkan Al-Quran. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan akhirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjadi seorang manusia yang sangat alim dalam bidang ilmu Quran, sangat alim. Lalu kalau ayah mengaji tafsir, selalu kita akan tengok bila baca ayat Quran, Abdullah bin Abbas berpandangan, Ibnu Abbas berpandangan, banyak namanya disebut waktu mentafsirkan Al-Quran. Dan wafat di Taif. Di Taif. Ada sahabat wafat di Mekah, ada sahabat wafat meninggal dunia di Madinah, tapi Abdullah bin Abbas wafat di Taif. Lepas tu kalau kita pergi Taif tu, selain daripada beli buah, kita akan ziarah makam sahabat, walaupun tak boleh masuk dalam, tapi masjid yang menempatkan makam Abdullah bin Abbas ada di Taif. Boleh bagi kenal apa, bagi kenal dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tulis poin di bawah, seorang yang bijak. Ini seorang yang bijak. Saja cerita sikit masa dia kecil, masih kecil masa ni Rasulullah SAW masih hidup bila turun ayat Quran tak silap saya surah An-Nas, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila turun ayat tersebut, ada 2 sahabat je teriak. Sahabat ni semua seronok. Turun ayat tersebut, semua seronok. Pasal ayat tu cerita idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan juga kemenangan, pembukaan. Wa ra'aitan nas, kamu akan tengok manusia ni banyak masuk Islam. Bila turun ayat tersebut, semua sahabat seronok, menandakan kata Islam menang, Islam menang, Islam menang. Nampak ke Islam nak menang? Ada 2 sahabat yang teriak. Sahabat yang pertama teriak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar teriak kerana beliau memahami ayat tersebut. Dan yang kedua, yang tak menunjukkan rasa seronok, yang tak menunjukkan rasa ceria, inilah manusianya, Abdullah bin Abbas. Tak seronok. Bila ditanya kepada Sayyidina Umar pernah tanya para sahabat, idza jaa nasrullahi wal fath, apa makna dia? Apa cerita dia? Apa gambaran dia? Sahabat-sahabat pakai jawab, ni tanda kita menang, ni tanda kita Islam berjaya, ni tanda Islam gemilang, ni tanda macam-macam lah bagi jawapan. Bila tanya Abdullah bin Abbas, tanya dia ya, idza jaa nasrullahi wal fath, apa pandangan kamu? Apa gambaran yang kamu nampak? Sayyidina Abdullah bin Abbas jawab senang. Dia kata, ini gambaran baginda sallallahu alaihi wasallam akan wafat.
Ni tanda baginda akan wafat. Dengar point tu, semua sahabat agak jadi senyap lega. Ni contoh kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, walaupun kecil tapi beliau sangat memahami ayat Al-Quran. Lepas tu kita kalau menang, hati-hati kan? Menang, kalau Allah Ta'ala berikan kemenangan, kalau menang ada benda yang akan diambil. Itu biasa kan? Baik, semua saja. Baik. Nabi SAW mengatakan orang yang alim ini lebih kuat pengaruhnya, syaitan sukar untuk ganggu dia berbanding 1000 orang abid yang tidak alim. Baik, cuba tengok keterangan. Keterangan ni akan memberi gambaran pada kita. Orang yang alim itu sangat ditakuti oleh syaitan. Yang ni kita miskin, point dia tak banyak dan habis ke 7 insya-Allah. Orang yang alim itu sangat ditakuti oleh syaitan. Syaitan cukup takut dengan orang yang alim ini. Sebab apa? Siapa ada kitab boleh catat, ada 3 poin dalam ni. Poin nombor 1, kerana si alim itu tahu cara untuk melawan godaan syaitan. Nombor 1, orang alim ini syaitan takut dengan dia, syaitan gerun dengan dia, syaitan ni payah nak ganggu dia. Nombor 1, kerana dia tahu cara untuk melawan godaan syaitan. Saya buat contoh simple sudah nak bagi senang ayah faham. No? Kita kadang-kadang ni ambil contoh mudah lah. Kita ambil contoh kita lah. Kita kadang-kadang balik daripada haji, balik daripada umrah ke apa kan, kita seumur hidup tak pernah pakai serban. Contoh, kita seumur hidup tak pernah pakai jubah lah ni bau atas bau apa, tak pernah buat. Contoh, bila balik daripada haji umrah, satu hari kita teringin nak pakai, dah beli serban, dah beli apa semua ni, kita nak pakai. Waktu duduk depan cermin tu lilit bagus ya. Habis siap semua, tiba-tiba dalam hati dia main, "Hoi, kemas nampak gaya." Contoh, kemas nampak gaya kan, aku ni nampak gaya bagus ni kan. Sekali lagi aku keluar lagi, dia tolak jadi tu imam lagi, kau lagi kemas. Contoh kan. Rupanya bila kita dalam keadaan pakai serban, buat lilit serban elok, dalam keadaan dah berpakaian seperti pakaian orang baik-baik, tiba-tiba main perasaan tu. Berapa banyak di kalangan manusia, dia dengar-dengar, dia rasa macam tu, dia main perasaan macam tu, dia terus cabut serban. Sebabkan apa? Dia tak lagi takut riak. Takut riak. Lah sekali, buat apa? Dia rongkai serban. Pasal apa? Lagi nampak kemas lagi. Rongkai. Dia rasa tindakan dia tu betul. Dia rasa perbuatan dia tu betul. Dia buang serban, pakai biasa balik. Sebab lagi takut riak, takut ujub, takut rasa kemas, takut rasa bagus. Dia rasa tindakan dia rongkai serban tu bagus. Padahal tindakan dia rongkai serban tu salah. Salah. Dia main semayang malam-malam, semayang isyak. Habis semayang isyak, orang pakat semayang sunat apa semua. Dia bukan tak mau semayang sunat di masjid. Boleh nak semayang sunat di masjid tu boleh. Kalau nak semayang di rumah boleh. Tapi dah, dia habis-habis bagi salam, baca doa habis, dia balik. Sebab apa balik? Dia kata, "Sagi aku semayang sunat banyak lagi, orang nampak bagus pula." Kan? Orang rasa orang nampak aku bagus pula. Contoh, dia rasa tindakan dia tak semayang sunat di masjid, balik sebab takut orang kata bagus tu, dia rasa tindakan tu betul, padahal tindakan tu salah. Tapi kalau orang tu orang yang alim, dia akan tahu tu cara syaitan kacau sebenarnya tu. Syaitan memang tak nak dia pakai serban, syaitan memang tak nak dia semayang sunat, syaitan memang tak mau dia buat kebaikan. Jadi syaitan bawa point seumpama tu. Last sekali dia dengan dia pun terkenal. Pasal apa Ustaz? Pasal tak tahu. Faham tak saya duduk tahu? Dia rasa dia betul tu. Dia rasa lagi riak lagi rasa kemas pula lagi. Dia rasa macam betul dah tindakan dia, meninggalkan amalan tersebut. Tapi rupanya dah, dia tinggal amalan tersebut, maknanya dia kalah dengan syaitan. Syaitan berjaya menipu dia. Ada seorang alim saja cerita. Ada seorang tok guru orang alim ni. Dia pergi mengajar di masjid. Masa dia duduk mengajar Allah, mengajar, waktu tengah duk menyampaikan ceramah tu, Allah Ta'ala bagi pada dia futuhat, bagi ke dia pembukaan. Dia boleh sebut benda-benda yang lain, ilmu dia rasa makin bertambah. Masa dia duk cakap tu, dia duk main idea bercakap. Sampai satu tahap bila dia duk cakap tu, kadang-kadang benda yang dia sebut tu benda baru. Dia duk sebut. Tengah-tengah duk mengajar tu, tiba-tiba main dalam hati dah, kemas aku ni.
pasal boleh bercakap benda-benda yang lain, yang nampak gaya dia nampak hebat lah, nampak kemas. Tengah-tengah duk ajar tu duk rasa kemas, dia tutup kitab lah, tutup kitab balik terus. Sebab apa? Takut riak. Takut sekali dia main rasa riak, duk rasa kemas, duk rasa bagus. Dia sampai di rumah, ayah dia tegur dia. Ayah dia tanya, ni kamu, saya ringkas lah, dialog Arab, terjemah Melayu lah. Ni kamu balik awal ni sebab apa? Wahai ayah, tadi saya duduk mengajar di masjid, tiba-tiba saya merasakan saya mendapat banyak futuhat, ada fuyudat, ada kurniaan daripada Tuhan. Tuhan bagi macam idea, jadi boleh duduk cakap sedap. Duduk rasa makin kemas cakap tu. Dia kata saya mari rasa takjub, rasa macam hebat, rasa macam bagus. Akhirnya saya tutup, saya balik. Tutup kitab balik. Sebab duk main rasa riak lagi, duk main rasa ujub lagi, payah. Ayah dia jawab senang. Rupanya ayah dia pun alim. Ayahnya mengatakan, kamu balik sebentar tadi, kamu balik tu, kamu sebenarnya ditewaskan oleh syaitan. Kamu tutup kitab balik tu, kamu sebenarnya ditewaskan oleh syaitan. Syaitan memang nak dia stop baca kitab tu. Syaitan memang tak nak dia duk habis pengajian ilmu tu. Jadi syaitan pusing sikit dia dan terkena. Faham apa pasal? Habis tu nak buat macam mana Ustaz? Kalau kes reban tadi, kes apa mayang tadi, kes Quran ni, kes baca apa pengajian kitab, kes lah contoh apa sekalipun. Habis tu nak buat macam mana Ustaz? Jawapannya mudah. Teruskan amalan tersebut dan pada masa yang sama lawan perasaan tersebut. Teruskan amalan tersebut dan lawan perasaan tu. Hak perasaan duk rasa kemas, duk rasa bagus, yang tu lawan. Tapi perbuatan amalan tersebut teruskan. Itu saja. Boleh faham no? Dan poin ni diketahui, dipahami, direti oleh orang alim. Orang alim reti benda ni. Sebab tu mereka tak terkena, tak tertipu dengan godaan syaitan. Sebab tu syaitan takut. Tapi kalau ahli ibadat dia duk curi sembahyang, puasa, zikir apa semua, akhirnya tertipu. Dia akan tertipu dengan amalannya. Silat-silat syaitan berjaya goda dia. Baik, satu. Dan dapat pula si alim itu memberikan bimbingan kepada orang lain supaya dia selamat daripada godaan syaitan. Siapa ada kitab garis tulis itu nombor 2. Kenapa syaitan sangat takut pada orang alim? Nombor 2, kerana orang alim ni boleh beri bimbingan pula pada orang lain. Boleh didik orang lain, boleh ajar orang lain, boleh nasihat orang lain, boleh tegur orang lain. Akhirnya orang lain pun selamat daripada godaan syaitan. Sebab tu syaitan cukup sukar, cukup marah, cukup tak suka dengan orang yang alim ini. 2. Bahkan nombor 3, ni poin yang ketiga. Bahkan si alim itu dapat menyelamatkan orang-orang yang telah disesatkan oleh syaitan. Yang ni syaitan lagi geram. Nombor 3. Kadang-kadang orang tersebut dah berada di lembah, bahasa mudah kita sebut lembah kecelakaan lah. Bahasa mudah nak lingkup dah. Tapi orang alim boleh lagi menarik orang hak teruk ni, tarik akhirnya menjadi orang yang baik. Saya buat contoh simple sudah. Contoh senang. Ayah duk mengaji lama dah. Kitab Riyadhus Salihin ke, ataupun kitab-kitab yang lain. Pernah dengar kan cerita berkaitan dengan seorang manusia pernah bunuh 99 orang. Itu contoh paling simple. Seorang lelaki bunuh 99 orang. Bunuh dah. Lah kali dia pergi tanya satu tok guru tu. Pergi tanya satu orang manusia. Saya ni dah bunuh 99 orang. Saya ni nak bertaubat. Saya ada peluang ke nak bertaubat? Saya boleh ke nak minta ampun? Saya ni adakah saya ni boleh lagi ke balik pada jalan yang benar apa semua? Laki-laki yang ditanya ni, tok guru yang ditanya ni, nampak tu, ni beza orang alim, orang faqih dengan orang yang tidak faqih. Dia jawab benar, dia kata tak boleh lah, tak ada harapan lah kan, habis lah. Jawab macam tu, akhirnya apa jadi? Ambil, bunuh pula yang jawab tadi tu. Akhirnya cukup 100 orang. Cukup 100 orang. Pergi tanya yang seterusnya, hak pembunuh ni pergi tanya seterusnya, tanya guru yang ke-101 ni, tanya guru yang ke-101, beliau mengatakan boleh, ada peluang untuk bertaubat, ada peluang diampun dosa. Sebab apa dia jawab macam tu? Sebab dia seorang yang alim, dia reti kan Allah Ta'ala mengampunkan dosa manusia selagi mana matahari tak terbit sebelah barat. Inna Allah yaqbalu taubah, Allah menerima taubat malam yugharghar,
selama mana nyawa tak sampai kerongkong. Riwayat yang lain, selama mana matahari tak terbit sebelah barat, pintu taubat terbuka. Buat bilah dosa banyak mana sekalipun, pintu taubat terbuka. Selagi mana nyawa tak sampai ke tengkorok kerongkong. Nombor 2, selagi mana matahari tak terbit sebelah barat. Tanya lelaki-lelaki satu-satu, lelaki satu-satu sebut boleh, tapi dengan syarat kamu kena keluar daripada negeri yang teruk ni, kamu kena pergi ke negeri yang baik. Kena keluar, tak boleh duduk sini, kena keluar. Tu yang keluar jalan, tengah-tengah jalan meninggal. Turun 2 malaikat, malaikat berebut nak bawa dia ke neraka, ada yang nak bawa dia ke syurga, tak baik. Yang nak bawa ke neraka disebabkan membunuh, malaikat yang nak tarik bawanya ke syurga disebabkan dia dah bertaubat. Gaduh di sini maksudnya ada perdebatan lah. Yang mana akhirnya, ringkas cerita, last sekali malaikat diminta untuk ukur jarak dia mati dengan tempat buruk, dia mati dengan tempat baik, yang mana dekat. Lepas ukur perkara tersebut, rupanya dia mati dengan tempat dekat lebih dekat, dia mati dengan tempat jahat tu lebih jauh. Tu pun tak banyak, dan sekaki kot, kaki ke jengkai, lebih kurang macam tu, maknanya sikit sangat. Dan akhirnya dia dibawa oleh malaikat rahmat, dia dibawa oleh malaikat yang nak membawanya ke syurga. Poin saya nak sebut, lelaki-lelaki ini selamat daripada kecelakaan hari akhirat, selamat daripada kecelakaan neraka. Sebab apa? Sebab orang alim. Orang alim yang menyebut pada dia, kena pindah, kena ubah, kena piduk tempat baik. Tu penting orang alim sekalian. Tu agungnya orang alim ni. Sebab itu kita hidup atas muka bumi, kita tak boleh lari pada orang alim. Sebab itu kita duduk atas dunia ni, kita tak boleh jauh daripada para alim ulama, tak boleh. Sebab tu orang dulu-dulu berkat, ayah-ayah yang ada di sini, saya rasa ayah-ayah orang yang masih lagi duduk dalam lingkungan tu, ayah-ayah dulu nak buat apa semua tanya tutup guru, semua tanya orang alim. Nak menikah, kita tanya tu guru, saya nak menikah, orang-orang ni boleh tak? Tu guru tu tengok, tak masih ni, kan, tinggal cari lain. Tu guru nak ni boleh, dia kata hak macam ni bagus, ada hak setengah kemahir, tu guru tolong cari saya seorang. Tok guru tu cari lah kali kahwin, beranak pinak berkat dia duk. Nak buat rumah, tanya tok guru, nak buat rumah, nak tak batu asas ni di mana? Nak buat rumah. Nak buat rumah, saya nak buat rumah, nak tak batu asas di mana? Tok guru tu bagi pandangan macam ni. Berkat hidup buat rumah. Anak mengaji, buat rumah. Anak dapat anak baru, dapat cucu, jumpa tok guru. Orang dulu hidup mereka bergantung. Banyak bahasa mudah tersebut, apa-apa pun tok guru, apa-apa pun orang alim, apa-apa pun tok guru. Sebab itu hidup orang dulu berkat. Orang lah tak ada. Orang lah dengan orang alim ni dia jauh. Orang lah dengan para alim ulama dia jauh. Orang individu kalau sentiasa berdamping dengan orang alim, insya-Allah individu tu selamat. Mana-mana keluarga kalau dia suka berdamping dengan orang alim, insya-Allah keluarga tu selamat. Dia sebagai suami, isteri, anak-anak, apa-apa pun dengan orang alim, apa-apa pun dengan orang alim, keluarga tu selamat. Masyarakat setempat kalau duduk dengan orang alim, apa pun panduan orang alim, apa pun tanya orang alim. Sebab tu ayah kalau duduk di masjid ni, kalau Penang kita nasihatkan lah, apa salahnya kalau kata di masjid jawatan pengurusi apa semua ada, tak ada masalah, lantik orang alim jadi penasihat. Bukan apa pun, waktu masuk mesyuarat bagi ada orang alim menasihati, bagi ada. Sebab pandangan daripada orang alim ni dia tak sama je pandangan kita. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Berhati-hati dengan firasat, gerak hati orang yang beriman, orang mukmin, kerana mereka memandang dengan cahaya Tuhan. Kalau ada cantik, ada syarikat, apa salahnya nanti orang alim yang ada, bukan untuk apa pun, menasihati kita. Kalau masyarakat setempat hidup dengan orang alim, apa pun dengan orang alim, apa pun dengan orang alim, berkat masyarakat tu. Termasuklah negari dan negara sama. Kalau ada negeri negara diuruskan, diberi pandangan, dinasihati oleh orang alim, insya-Allah negeri negara tu berada dalam keadaan sejahtera. Saya nak sebut mudah macam nak bahasa ni.
Kalau bahasa kitab dia sedap, bahasa kitab tu dia sedap, tapi kalau bahasa saya ni tak apa sedap lah. Saya tak hafal dia punya ayat kitab tu. Ada bahasa kitab yang berbunyi, dia bunyi macam ni. Dia kata orang alim ni, orang alim mereka mengetahui fitnah yang akan berlaku. Maksud dia benda-benda merepek yang akan berlaku ni, orang alim mengetahui fitnah yang akan berlaku ni sebelum dia berlaku. Tu orang alim. Maksud dia orang yang alim ini sebelum benda tersebut berlaku, sebelum fitnah teruk ni berlaku, dia dah mengetahui. Macam mana cara Ustaz? Macam-macam cara lah. Ada yang diberikan kurniaan oleh Allah, Allah Ta'ala bagi kat dia kasyaf, mengetahui. Ada yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam hadis, dia mengaji, dia tahu, dan dia, bahasa mudah kita sebut, dia dapat gambaran peristiwa yang akan berlaku. Hak tu biasa. Orang alim dia mengetahui satu fitnah sebelum fitnah tu berlaku. Penuntut ilmu dia mengetahui fitnah tersebut ketika berlaku. Waktu time jadi dia tahu, oh aku mengaji tok guru sebut macam ni jadi. Oh aku duk mengaji tok guru sebut macam ni, lah nampak jadi. Penuntut ilmu nampak fitnah sewaktu sedang berlaku. Orang awam, orang biasa macam kita ni, selalunya melihat fitnah setelah berlaku. Nampak ujian ni setelah berlaku. Lepas dah jadi baru pakat sedap. Oh, ni Tuhan tegur. Oh, ni Tuhan nak bagi tahu kita. Oh tu lah. Tapi orang bodoh yang keempat ni, orang bodoh, selepas ujian tu dah berlalu, ujian tu dah lalu dah pun, musibah tu dah berlaku dah pun, dia tetap tak sedap. Itu nombor 4. Orang alim, penuntut ilmu, orang biasa, orang bodoh. Ambil contoh simple dah. Ambil contoh COVID baru ni. COVID baru ni. Ada yang dah mengetahui, ada Ustaz. Orang alim mereka mengetahui ujian. Allah Ta'ala akan menghantar ujian. Orang penuntut ilmu dah kena COVID baru sedang. Orang biasa macam kita dah habis COVID baru nampak, oh hikmah Tuhan bagi no. Oh ni hikmah Tuhan bagi macam ni no. Oh ni kelebihan Tuhan bagi macam ni no. Ada kelebihan kebaikan juga no COVID ni no. Oh nampak. Tapi orang bodoh dia tetap tak boleh ambil pengajaran. Jadi pakai fikir tengok. Dan batu penting duduk dengan orang alim. No, penting sangat-sangat penting. Baik, sambung. Bahkan si alim itu dapat pula menyelamatkan orang-orang yang telah disesatkan oleh syaitan. 3. Jadi syaitan sangat takut kepada si alim kerana dia dapat memelihara diri dan memberikan bimbingan pada orang alim. Sebab tu syaitan cukup gerun dengan orang alim, cukup gerun dengan orang yang diberikan bimbingan oleh orang alim. Baik. Lain halnya dengan seorang ahli abid, lain halnya dengan seorang yang ahli ibadat, yang hanya menghabiskan waktunya dengan beribadat sahaja. Beza dengan ahli ibadat, dia mengaji tak mau tapi ibadat rajin. Yang ni pun satu pasal agak ni. Ayah nak tengok ada orang tok khatib macam khutbah, dia boleh duduk pergi meratib di bawah. Tok khatib macam khutbah, dia duduk zikir ni. Dia tak erti. Kalau tak baca khutbah tak apa, ni tok khatib baca khutbah dah, dia duduk di bawah dia meratib. Nampak? Ahli ibadat, betul, rajin buat ibadat, tapi tak alim, tak erti, kasar sikit bahasa, dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia lipat biji tasbih tu, simpan, dia dengar khutbah. Kalau dia tahu. Tapi tak tahu tu, mati tu. Nampak macam kemah, nampak kita tengok Allah, nampak hebat. Tapi rupanya abid, jahil. Dia abid, ahli ibadat, tapi jahil, tak tahu. Saja cerita boleh nak habis lah. Tapi tinggal satu baris dua baris lah. Ni saya buat contoh ni, kita selalu buat benda ni. Kadang-kadang kita pun buat. Cerita ni berlaku di Mekah tak silap saya. Ada satu orang tok guru, dia buat kenuri. Tapi hari Ashura. Hari Ashura, hari yang Nabi SAW sebut diampunkan dosa apa setahun ni. Apa siyamu yaumil Ashura tukaffiru sanatal madiyah. Puasa hari Ashura dia padam dosa setahun. Ada satu tok guru ni, dia buat kenuri hari Ashura. Dia suruh anak murid dia, ni kamu pergi jemput semua tok guru yang ada di kawasan sekitar kita ni, panggil esok hari Ashura, panggil. Kan, panggil. Aku nak buat kenuri pada hari Ashura ni. Anak murid dia tanya tu, tok guru, esok hari Ashura
Saya rasa Tok Guru Lin ni semua pakai nak puasa ni hari Ashura. Pakai nak puasa. Tok Guru ni jawab senang. Dia kata panggil. Esok kita akan tengok mana di kalangan mereka orang yang alim. Alim ni maksud dia orang yang reti. Anak murid tak cakap banyak, panggil. Pergi jumpa Tok Guru tu, panggil jumpa Tok Guru. Yang panggil ni Tok Guru besar di kawasan tersebut. Jadi Tok Guru Lin turun belakang, Tok Guru besar panggil. Esok tu semua pakat mai dihidangkan makanan. Apa jadi? Semua tu Tok Guru hak dijemput tu semua makan. Semua makan. Bila habis makan, balik dan sebagainya, Tok Guru besar ni kata kepada pengikut dia, kata pada orang hak penjemput mai, dia kata, kamu boleh memerhatikan mereka semua adalah orang yang alim. Pasal Pak Alim pula Ustaz, berpuasa, amalan berpuasa pahala sunat, betul, Alhamdulillah, amalan berpuasa untuk diri sendiri, tetapi menerima jemputan, memenuhi jemputan, kan hukum dia wajib. Puasa tadi sunat, menerima jemputan hukum dia wajib. Menjaga hati guru hukum dia wajib. Jadi guru-guru yang mari tu, mereka memahami yang mana sunat, yang mana wajib. Alhamdulillah. Yang mana sunat, yang mana wajib. Jadi buka makan. Alhamdulillah. Kita ada, kita pergi rumah orang, buat kahwin, dia puasa. Nampak? Tu kata tu, kita ahli ibadat. Tapi kadang-kadang kita jahil dengan keadaan suasana. Tapi orang alim dia reti. Tu kata sebab tu pentingnya ilmu, pentingnya menuntut ilmu, pentingnya mengaji. Buat ibadat dalam keadaan belajar, buat ibadat dalam keadaan menuntut ilmu. Insya-Allah ibadat kita akan jadi baik. Pakak buka puasa belakang itu seorang tak puasa. Pasal apa? Tok Guru besar ni pun. Kalau kita di Ashura tu betul kan, kita mai sampai mak kata makan lah. Mak kata makan lah. Mak minta tu makan lah. Tak boleh puasa. Makan je lah. Permintaan mak, memenuhi permintaan mak kan wajib. Buat je. Dah Ustaz, tak dapat pahala Ashura, tak dapat pahala puasa Ashura, kamu dapat pahala mentaati mak. Pahala Ashura sunat, pahala mentaati mak wajib. Sunat dan wajib yang mana lebih besar? Itu contoh mudah lah nak bagi faham. Tapi kalau kata tak tahu, duk kena bohong dengan syaitan, betul lah. Kan? Contoh baik, boleh dapat no, insya-Allah. Jam berapa dah? 4 minit ni boleh kita mati no. Baik, lain halnya dengan seorang ahli ibadat yang hanya menghabiskan masa beribadat sahaja. Dia tidak dapat memberi bimbingan pada orang lain. Ahli ibadat dia tak mampu nak tunjuk, nak bimbing, nak bagi tahu, nak pandu orang lain. Bahkan kadang-kadang dia sendiri masih dapat disesatkan oleh syaitan. Kadang-kadang syaitan juga berjaya perkena dia. Maka dari kerana inilah orang yang alim itu lebih jauh ditakuti oleh syaitan berbanding si amil. Sebab tu orang yang alim ni syaitan lagi takut daripada orang rajin buat ibadat ni. Cerita sebagai cerita menutup lah. Cerita ni Habib Zain ada sebut dalam kitab beliau dan dikeluarkan oleh anak murid beliau Kiai Hasan Bahrul. Ada satu kitab Fawaidul Mukhtarah ada di rumah kita tersebut. Ada satu kisah saja, kongsi kisah ini contoh orang yang ahli ibadat, rajin buat ibadat tapi jahil. Rupanya ada dulu, ni cerita lama. Ada satu orang lelaki rajin buat ibadat, rajin semua buat ibadat. Lah kali beli kaldai sekok. Beli kaldai. Dongki. Ya, dia beli kaldai sekok. Tapi kaldai tu dia tak guna bajak, dia tak guna untuk pergi buat kerja, dia tak bagi angkat barang, dia tak bagi tunggang, tak bagi apa. Tapi dia beli kaldai sekok. Sampai last sekali orang-orang kampung tanya, kamu ni beli kaldai kamu buat apa? Tak guna, tak belanja, tak apa langsung, tapi beli kaldai. Nak buat apa? Dia jawab senang. Dia kata, aku membeli kaldai ini untuk menjaga nafsuku. Aku beli kaldai ni untuk menjaga nafsuku. Rupanya dalam bahasa mudahnya, dia gunakan kaldai tersebut sebagai tempat untuk dia melepaskan hawa nafsu dia. Kerana dia faham melepaskan ataupun buat benda merepek dengan manusia tak boleh, buat dengan haiwan tak apa.
Pasal apa dengan haiwan tak apa? Pasal haiwan tak ada taklif, tak ada tanggungjawab, tak ada dosa pahala. Jadi buat dengan haiwan tak apa. Dan bila orang bagi tahu, bila dimaklumkan oleh orang-orang alim di situ, bila orang alim bagi tahu, masa tu dia dalam kitab dia sebut dia menangis bukaan syadidah, dengan teriakan yang sangat-sangat teruk. Bila dia tahu cerita sebenar, tahu hukum sebenar, teriak sungguh-sungguh. Poin saya nak sebut, sebelum dia teriak tu, dia buat benda tersebut dalam keadaan dia jahil, tapi dia ahli ibadat, rajin buat ibadat, tapi tak mengaji. Nampak macam betul, tapi rupanya merosakkan. Sebab tu penting orang alim, sebab tu penting duduk dengan orang alim, sebab tu jangan jauh dengan orang alim, dan yang lebih penting jangan bermusuh dengan para ulama. Nah, orang musuh dengan para ulama ni hidup dia sel, memang sel, tak jadi semua. Sebab tu bakat-bakat jagalah, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi saya cukup sekadar tu dulu, mudah-mudahan boleh ambil pengajaran. Nanti saya cuba ejah tengoklah satu kali kuliah kita baca 2 tajuk. InsyaAllah. Ni tak apalah nak buat macam nak cerita banyak ni. InsyaAllah. Siapa yang tak ada kitab boleh ejah kitab lah. Macam kitab boleh kita ejah lah. Kalau ada siapa-siapa yang tak ada kitab boleh. Kalau kata ada kitab dia sedap sikit, ayah buku sekalian, sebab dia banyak-banyak poin kita akan catat dan banyak benda kita akan kongsikan. Jadi kalau ada kitab tu sedap sikit lah. Tak ada pun, ada pen kertas pun tak apa. InsyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita ambil manfaat dan iktibar daripada tajuk pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا زدنا علما ووسع في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang contoh saya bagi tadi, bab serban, bab sembahyang sunat balik, lepas tu jangan lupa lah, insya-Allah lah, pakat-pakat ingat. Wallahu a'lam.